Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua sihat dan bersemangat untuk belajar pada hari ini. Okey, minggu ni kita akan belajar sejarah. Kita masih lagi dalam tajuk bendera kebangsaan. Okey, minggu lepas kita telah pun pelajari dua subtopik dalam bendera kebangsaan ni, iaitu sejarah. Okey, sejarah bendera kebangsaan negara kita dan juga jalur gemilang bendera kita, asal nama jalur gemilang tu. Okey, minggu ni kita teruskan lagi dengan kenali identiti jalur gemilang. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu, buka surat 126 seperti yang saya paparkan dalam video ni. Okey, kenali identiti jalur gemilang. Okey, kita tengok tajuk kat sini. Kamu boleh buka buku 126. Sambil dengar video ni, kamu boleh rujuk buku kamu. Okey. Okey. Setiap warna dan lambang pada bendera kebangsaan, okey, jalur gemilang mempunyai makna yang tertentu. Warna apa yang ada? Warna biru tua, warna putih, warna kuning dan warna merah. Ada 4 warna. Okey, warna tersebut semua ada maksud dia, ada lambang dia. Bukan saja-saja letak warna merah, saja-saja letak warna putih. Bukan. Okey, jadi kita sebagai warga negara, dinyatakan kat sini, kamu boleh tengok buku teks kamu ataupun rujuk video ni. Yang cintakan negara, kita perlu tahu, kita perlu hayati, kita perlu hormat setiap makna tersebut. Okey, kita tengok warna kuning. Yang pertama warna kuning. Apa lambang warna kuning tu? Apa maksud dia? Okey, melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara. Melambangkan sistem negara kita yang ada sistem beraja kan. Seterusnya melambangkan kedaulatan, raja berperlembagaan. Alright, seterusnya warna biru tua. Warna biru tua kat sini. Okey, dekat dalam kotak ni. Okey, melambangkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum. Negara kita kan berbilang kaum. Cina, Melayu, India, tapi kita hidup aman dan harmoni. Seterusnya bersatu padu dan berusaha untuk memajukan ekonomi negara. Seterusnya warna putih. Okey, warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan. Warna putih kan bersih kan? Seterusnya melambangkan kesungguhan bagi mempertingkatkan ketahanan rakyat yang beradab. Okey, warna merah. Merah melambangkan semangat kan? Semangat yang membara. Jadi apa maksud warna merah? Okey, melambangkan keberanian. Warna merah kan dia menunjukkan macam berani, kuat, gagah kan? Melambangkan kegigihan rakyat untuk menghadapi cabaran. Seterusnya, okey, itu warna. Dekat bendera kebangsaan kita juga ada bentuk. Okey, bentuk apa? Bulan sabit. Okey, ni bulan sabit dan juga bentuk bintang pecah 14. Dan 14 jalur. Ada 14 jalur kat sini kan? Okey, kita tengok dulu. Apa maksud bulan sabit? Okey, melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Okey, cikgu baca yang dekat dalam kotak warna hijau ni. Seterusnya, bintang pecah 14. Dan jalur yang ada 14 ni, merah putih ni ada 14 semua. Apa maksud dia? Okey, melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Sebab itulah dia pecah 14. Okey, sebab ada 13 buah negeri dan satu kerajaan persekutuan. Baik, cikgu nak tanya kamu. Apakah maksud bulan sabit pada bendera kebangsaan kita? Apa maksud bulan sabit? Baru cerita tadi. Okey, melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Okey. Next, kita pergi muka surat seterusnya, iaitu muka surat 128. Okey, cara macam mana kita nak hormat bendera kebangsaan kita. Kita kena hormat bendera kebangsaan kita. Okey, bendera kebangsaan tu kan lambang kedaulatan, kebesaran negara. Okey, boleh baca kat sini. Okey. Kita tengok dalam ni. Ditulis apa? Bendera kebangsaan yang dipamerkan atau dilukis pada dinding mestilah diletakkan bulan sabit dan bintang di bahagian kiri. Bulan sabit dengan bintang mesti duduk bahagian kiri. Sebelum ni tahu tak? Kalau yang dah tahu, baguslah. So, kurang-kurangnya bila kita belajar ni, kita akan tahu.
apabila dipandang dari arah hadapan. Kita tengok dari hadapan ni, bintang dengan bulan sabit ni mesti duduk belah kiri kita. Okey. Apabila dijadikan latar belakang tempat berucap, contoh tempat berucap ni kan, ada orang tengah berucap kat sini, gambar nombor 2 yang saya tunjuk ni, saya gerak-gerakkan ni. Okey. Mestilah diletakkan lebih tinggi dan di belakang orang yang berucap. Mesti bendera tu lebih tinggi, lebih besar. Okey, tak boleh kat bawah. Okey, sebab duduk kat belakang dia nampak lebih tinggi supaya audience nampak. Okey, nampak kita macam menghormatilah bendera tersebut. Okey. Bendera kebangsaan, okey saya tunjuk yang bawah ni pula. Bendera kebangsaan dalam bentuk gegantung. Gegantung tu macam inilah digantung. Biasanya kat tepi-tepi jalan kan. Digantung, kedudukan bulan sabit dan bintang mestilah diletakkan menghala ke atas. Macam ni, menghala ke atas. Okey, menghala ke atas dan jalur membujur di bahagian bawah. Okey, ni. Ada, ni kita panggil membujur ni, yang saya gerakkan ni. Dia macam tajam ni kan. Okey. Itu cara dia lah. Kalau kita letak dekat dinding macam ni lah. Kalau kita letak dalam keadaan gegantung, dia kena kedudukan sebegini. Alright. Sekiranya bendera diarak. Okey, kalau dia diarak macam mana pula? Sebaris semasa perarakan. Bendera kebangsaan hendaklah mendahului bendera-bendera lain. Okey, kamu tengok gambar ni. Kalau dalam perarakan ke apa kan, bendera kebangsaan mesti duduk depan. Belakang dia baru bendera lain. Dia mendahului bendera-bendera lain. Baik. Seterusnya muka surat 29. Okey, ini muka surat 129. Okey, ada etika. Etika menaikkan. Okey, boleh baca tajuk yang warna hijau ni. Etika menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan. Bila kita menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan? Biasanya kalau kat sekolah waktu perhimpunan kan, pengawas akan menaikkan bendera kebangsaan semasa nyanyian lagu negaraku. Tapi sebabkan kita dah lama tak ada perhimpunan, kita perhimpunan dalam kelas je sebab COVID kan. Jadi dah lama dah kita tak menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan di sekolah. Okey, tapi kamu dah biasa tengok kan, macam mana pengawas dia menaikkan bendera kebangsaan ketika mendengar lagu negaraku dinyanyikan. Okey, yang pertama kita tengok ni. Ada 7 etika dia. 1 sampai 7. Yang pertama mestilah berpakaian kemas. Macam orang gambar ni. Berpakaian kemas. Ni mungkin pengawas lah ni. Okey, yang kedua. Pastikan bendera tidak melirik ke tanah. Okey, tak melirik ke tanah. Kita letak atas bahu macam ni. Macam dalam gambar yang kedua ni. Okey, yang ketiga, pastikan bendera berada dalam keadaan yang baik. Maksudnya tak koyak. Tak adalah lusuh ke apa. Jadi bendera tu mestilah berada dalam keadaan yang baik. Okey, sempurnalah. Maksudnya, pastikan tali bendera kuat dan tidak mudah putus. Kan tarik, naikkan bendera boleh putuskan pula bendera tu, bendera boleh jatuh pula kan. Jadi kita akan gunakan tali yang kuat lah. Yang kelima, bendera hendaklah dinaikkan dan diturunkan secara perlahan-lahan dengan tertib. Bukanlah naik berdesuk naik atas kan? Tak. Dengan iringan nyanyian lagu negaraku. Bila nyanyian lagu negaraku dah habis, maknanya bendera kita pun dah sampai ke atas. Bukanlah lagu negaraku tak habis lagi, bendera dah sampai atas. Bukan macam tu. Yang keenam, semasa berkabung, okey, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dan kemudian diturunkan semula ke separuh tiang. Okey, kalau dalam keadaan berkabung lah. Apabila bendera okey, ni yang terakhir yang ketujuh, apabila bendera sampai ke bawah, okey, sampai ke bawah, bendera hendaklah ditatang atau diletakkan di atas bahu seperti macam ni. Letak atas bahu, tak boleh bagi dia melirik. Kan? Okey. Okey, ni etika. Kamu boleh baca. Dan ada soalan sikit berkaitan dengan etika ni nanti. Okey, kamu tengok soalan yang saya bagi sekejap lagi. Okey? Seterusnya. Okey, ni bendera kebangsaan negara Asia Tenggara. Kamu boleh tengok. Okey, kat sini negara-negara lain lah. Semua ada bendera kan? Ni bendera kita. Jalu Gemilang.
Thailand, Singapura, Indonesia, Myanmar, Brunei Darussalam, Kemboja, Timor Leste, Laos, Vietnam dan Filipina. Semuanya ada bendera kebangsaan masing-masing. Alright. Okey, ini muka surat 131. Ni nota ringkas. Saya nak kamu salin. Okey, bermula dari sejarah bendera kebangsaan negara kita sehinggalah bendera kebangsaan negara Asia Tenggara. Okey, tak payah lukis. Salin je nota ni. Ini nota ringkas untuk hari ini. Baik, itu saja. Itu saja. Nanti jangan lupa tengok tugasan untuk hari ini ya. Ada soalan. Maknanya tugasan untuk hari ini ada 2 lah. Salin nota muka surat 131 dan ada beberapa soalan yang saya bagi. Kamu boleh jawab dalam buku nota sejarah. Boleh rujuk buku teks. Okey? Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.